Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah kerana malam ni kita diberi kesempatan lagi untuk bersama-sama live dengan Zati. Okey, pada malam ni Zati nak sharekan dengan kawan-kawan semua. Kita kongsikan lagi ilmu apa yang Zati ada dan Zati dapatkan juga daripada pakar-pakar yang lain lah. Jadi untuk Zati kongsikan berkenaan dengan malam ni, dan topik malam ni adalah berkenaan dengan 7 tips buat dream board untuk capai impian. Zati nak bagi tips dekat kawan-kawan semualah. Syukur Alhamdulillah, Zati dah ini tahun yang nak masuk tahun yang ke-6 Zati dengan principal. Alhamdulillah juga start daripada Zati start buat dream board ni. Zati start masa Zati join di principal lah. Di principal asset management in Elion VCIMB, ataupun dulu dikenali sebagai CLBA lah. Jadi ilmu ni Zati nak sharekan dengan kawan-kawan semua. InsyaAllah banyak memberi manfaat juga kepada kawan-kawan sekiranya kawan-kawan menggunakan teknik yang sama. Teknik yang sama dah. Dan Zati juga, Zati ni merupakan seorang yang suka melihat dan suka buat kajian jugalah. Zati tengok kebanyakan rata-rata ramai juga orang insan-insan yang berjaya, insan-insan yang luar biasa yang mencipta kejayaan hari ini banyak buat dream board ataupun juga dikenali sebagai vision board. Dan apa yang mereka capai hari ini adalah salah satu dari apa yang mereka pernah tulis dalam vision board. Sarah tolong selesai. Dalam vision board tersebut. Okey, yang pertama, sebelum tu Zati nak bagi tahu dulu apakah yang dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan vision board ataupun dream board. Vision apa, Zati lebih suka kepada guna perkataan dream board lah. Setengah orang dia suka pakai vision board dan sebagainya. Jadi depends on individu lah. Jadinya dream board ni adalah satu cardboard ni yang kita guna sama ada cardboard ke, A4 paper ke dan sebagainya, yang kita lekatkan dan kita tampalkan apakah impian yang kita nak capai. Dan macam sekarang ni kan dah 23 hari bulan 12. Maksudnya ada lagi 7 hari lagi untuk menutup tirai tahun 2021 dan tahun 2022 sedang terbuka kan. Okey, jadinya hari ni Zati nak sharekan apakah teknik dan cara-cara yang kita boleh guna untuk menghasilkan satu vision board ataupun dream board yang akan membawa hasil, dan kita insyaAllah kita akan capai apa yang kita hajati apabila kita betul-betul memahami di sebalik tu. Cara pembikinan tu adalah penting. Dan kita bukan simply just ambil petik for the sky, just tempik macam tu je. Tak, dia ada cara dia, dan macam cara inilah yang dipraktikkan oleh orang-orang yang profesional, dan macam mana cara yang dia nak capai perkara tersebut. Okey, tindakan yang pertama yang anda kena lakukan sebelum anda nak menampal vision board anda ni, mestilah anda kena ada satu kertas cardboard ke, ataupun anda nak letak dalam A4 paper ke. Kalau sebelum ni Zati suka buat dekat dalam cardboard yang warna hitam kan, cardboard yang hitam tu, dan Zati suka tampal kat situ. Dan Zati pernah buat satu cardboard yang besar sangat. Orang kata gergasi vision board. Ada juga pernah macam tu. Jadi sekarang ni Zati tak buat lagi gergasi. Zati buat vision board Zati dalam A4 paper, tapi gambar clear, direction clear, dan Zati buat banyak kopi. Zati buat lebih daripada 7 kopi.
Sebab ada seorang mentor bagi tahu kena letak tempat-tempat yang kita selalu pergi kan. Okey, sebelum tu Zati nak sharekan dulu apakah teknik yang pertama untuk sebelum kita nak buat vision board tu. Mula-mula sekali kita kena tulis kita punya tulis dan senaraikan apakah impian kita yang kita nak. Dan impian yang kita nak itu mestilah jelas dan spesifik. Mestilah jelas dan spesifik. First kali kita senaraikan dulu 20 impian. Kita just senaraikan 20 impian dan impian kita mestilah meliputi, kita kena ambil 5 aspek lah. Pertama, bentuk fizikal. Fizikal macam kita nak rumah, kita nak kereta kan. Lepas tu intellectual, ilmu kita nak taraf mana, nak sambung belajar ke, nak baca buku dan sebagainya. Lepas tu emotional, spiritual dan juga kesihatan. Ini elemen-elemen yang penting. Hai Hana, hai. Okay, thank you for watching. Okay, first kita tuliskan 20 impian kita. Bila kita dah tulis 20 impian, daripada 20 impian tu kita kena ada kriteria-kriteria yang tadi beritahu tu lah, yang bentuk fizikal, intellectual, emotional dan spiritual, keagamaan kita kena ada. Hai Farah. Farah lah, aku baca nama yang duduk kat situ. Okay, jadinya bila kita dah tulis dekat sini, daripada 20 senarai itu tadi, kita cuma pilih 2. Kita pick up daripada situ, kita ambil 2 daripada setiap bahagian tu yang betul-betul kita nak. Dan betul-betul kita nak capai impian tersebut. Okay. Selepas kita dah tulis tu, kita kenalah tulis dengan jelas dan spesifik. Macam janganlah terlalu umum. Umum kan, nak kereta apa? Kereta kebal, kereta yang lama. Jadi kita kena ada satu yang spesifik. Contoh kita nak kereta tu kereta apa, model apa, tahun berapa dikeluarkan, berapa harga kereta tersebut. Semakin jelas dan semakin spesifik tentang sesuatu yang kita nak capai tu, insya-Allah kita akan dapat capai dengan lebih mudah. Macam Farah ni one of dia buat vision board, dia simpan, tapi dia tengok husband dia punya vision board dan dia capai apa yang husband dia nak. Jadi vision board ni bila kita buat, kita pun kena selalu melihat vision board tersebut. Okey. Jadi contoh yang macam tadi, nak beli televisyen. Televisyen tu nak bila? Mesti ada spesifik tarikh. Contoh nak beli televisyen ni nak beli pada bulan Januari. Dan harga televisyen tu berapa RM? Berapakah apakah jenama dia? Berapakah bersaiz dia? Kita kena spesifikkan sampai macam tu sekali, supaya bila kita lebih jelas dengan apa yang kita nak, insya-Allah kita akan lebih cepat capai lah. Okey, yang kedua, setiap impian yang kita nak tadi, kita kenalah niat daripada hati. Kita kena datang daripada hati kita. Kita kena datang dari hati kita. Kenapa? Sebab dengan apa? Bukan orang kata bila kita cakap, apa kita fikir dengan apa yang ada kat dalam hati kita, kenalah satu benda yang selari. Bila tiga benda ini yang selari, barulah mudah kita nak dapat. Jadi jangan just setengah bila bisnes, dia punya leader dia akan cakap, okey kamu kena buat macam ni. Kadang tak apalah, buat je lah asal siap. Buat asal siap, that's why vision board tu langsung tak ada function. Memang buat dan siap, tapi kita tak ada rasa, tak ada perasaan dekat dalam hati kita untuk kita capai matlamat tersebut. Jadi itulah. Okey, dalam Al-Quran Allah ada berfirman, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Yang ini dalam surah Ghafir ayat 60. Dalam Al-Quran pun dah tulis dah. Jadi dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doamu, doa permohonanmu. Jadi doa-doa kita ni akan dimakbulkan cepat atau lambat sahaja.
dia akan dimakbulkan. Sama ada kita akan dapat terus, sebabnya bukan semua doa kita akan dimakbulkan sebab kita mengharapkan sesuatu, tapi Allah lebih mengetahui apakah yang kita perlu. Allah akan bagi apa yang kita perlu, betul tak? Jadinya kita kena niat daripada hati dan semoga kita capai apa yang kita nak, dan serahkan bulat-bulatnya tu kepada Allah. Bagi Muslim lah, serahkan, kita dah buat, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kalau niat kita tu baik, insya-Allah Allah ni Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui. Allah pasti akan tolong kita, akan capaikan apa yang hajati yang kita nak lah. Jadi yakin hanya pada Allah sahaja tempat pertolongan kita, dan hanya Allah sahaja tempat kita bergantung harap. Kita kena serahkan bulat-bulat kepada Allah lah. Jadi yang itu adalah yang kedua. Yang pertama tadi adalah senaraikan impian kita. First, senaraikan 20. Daripada 20 tu pilih yang betul-betul kita nak. Pilihkan setiap bahagian tu, pilihkan. Sebab kita tak nak tulis terlalu banyak dalam vision board dia tu. At least dalam vision board cuma ada 9 ataupun 11 saja impian yang kita ada. Maksimum 11. Okay. Jadinya bila kita dah pilih, masa kita nak buat pemilihan tu, kita kena tentukan, okay, ini kita punya pemilihan untuk kita nak capai tahun ni ke, tahun depan ke. Sebab ada orang impian dia 5 tahun akan datang. Jadi ni impian yang kita target, yang kita nak share ni adalah impian yang kita nak capai dalam sekarang. Maksudnya dalam tempoh tahun 2022. Dalam tempoh tu apa kita capai. Okay. Yang ketiga adalah tentukan tujuan kita buat vision board tu ataupun buat dream board tu. Tentukan tujuan dia. Kenapa kita buat vision board ni? Tulis sebab dia. Tulis sebab kenapa. Sebab benda ni yang penting. Contoh, aku nak beli televisyen. Kenapa nak beli televisyen ni? Televisyen ni sangat-sangat penting. Kalau tak ada televisyen ni, dia tak macam contoh Macam contoh ada Allah ni, dia kata dia nak beli televisyen. Sebab apa? Sebab televisyen dia dekat rumah tu dah rosak. Televisyen dia dah rosak. Jadi televisyen dia nak kena ada televisyen baru. Sebab dia nak mudahkan sesi pembelajaran. Sebab sekarang ni kan televisyen semua ada smart TV kan. Jadi nak mudahkan urusan pembelajaran. Jadi kalau tengok dekat handphone kecil. Kalau tengok kat TV, dekat laptop kan takut anak rabun. Tengok kat TV tu besar sikit. Sebab kan banyak TV akademik sekarang untuk pendidikan kan. Jadi kita kena spesifik, sehalus-halusnya. Kenapa. Baru kita dapat rasakan kenapa penting sangat kita nak capai matlamat tersebut. Sebab kita ada sebab dia tu kukuh. Jadi kita kena sebab tersebut janganlah tulis sebab tersebut kat dalam vision board. Tak perlu tulis. Vision board ni kita letak satu dekat gambar tu. Lepas tu kita letak yang detail. Dan sebab tu buatlah satu buku. Dalam buku tu yang kita selalu buku macam diary ke dan sebagainya, kita ambil gambar yang sama kat vision board tu. Gambar tu tampal dekat buku tersebut dan tulis kenapa aku nak capai benda ni. Jadi kita boleh tengok balik. Kadang-kadang kita ni macam ni kan. Especially kalau dalam bisnes. Dalam bisnes saat lagi tengah semangat, orang tengah semangat, dia boom. Saat lagi tengah mendung awan kelabu, dah ke laut dalam. Tapi sekurang-kurangnya bila kita ada vision board dan kita tahu sebab apa kita kena capai vision board yang impian tersebut, mudahlah urusan kita. Kita boleh tengok balik. Kita boleh refer balik kan. Okey, jadinya bila kita dah tadi yang ketiga, yang keempat apa yang kita kena buat adalah kita kena brainstorming. Dah ada impian dah, kita kena brainstorming apa yang kita nak kena buat untuk capai matlamat dalam vision board ataupun dream board kita tadi. Maksudnya daripada situ bila contoh dah ada dah. Okey, harga TV tersebut, contoh harga TV tersebut 3,000. Okey, daripada 3,000 ni dah ada tarikh dah bila nak beli. Modal tu semua dah ada dah. Jadi kalau kata bekerja dengan based on commission, macam Zati adalah consultant yang kita tak ada
fixed income. Gaji bulan bukan tetap. Jadi kita based on commission. Jadi bila based on commission, kita dah target lah. Okay, aku nak beli TV ni. Harga dia 3,000. Aku nak beli pada bulan ini. Contoh Jadinya macam mana nak capai ni? Mestilah kita kena ada satu income. Dan kita kena plan income tersebut. Dan kita kena bekerja untuk capai matlamat tersebut. Kan? Jadi lagi ramai kita bantu orang di luar sana, lagi cepatlah kita dapat impian kita. Betul tak? Kita kena bantu orang lain untuk capai impian dia. Dan inilah perlunya kita berkongsi impian. Kita kena tahu macam Zati bahagian pengurusan keuangan dan Zati membantu business owner, pekerja sektor awam, pekerja sektor swasta. Yang pandai buat duit, malangnya tak sempat nak uruskan duit tersebut melalui platform Cipta, Lindung dan Agih sehinggakan duit ini beku dan kini telah bernilai 70 bilion ringgit. Adakah anda nak menjadi penyumbang kepada 70 bilion ni? Jadi kalau anda tak nak, anda kena cepat-cepat keluar Zati. Nanti kita tengok, kita check balik kan apa yang kekurangan kita tambah. Okay? Apa yang terlebih over tak perlu kita kurangkan. Macam tu. Jadinya okey, itu yang keempat. Yang seterusnya yang kelima. Yang kelima adalah kita kena visualkan impian kita dalam vision board ataupun dream board tersebut. Kita kena visualkan, kita kena nampakkan benda tu. Sebab ada yang dia just tulis dekat vision board dia nak kereta. Dia nak kereta tapi design kereta dia tak nampak lagi. Warna kereta pun tak ada. Jadi macam mana kita nak dapat? Kita boleh pergi cari kat Google. Kita boleh dapatkan gambar kereta exactly yang real, yang betul-betul kita nak. Warna dia kena sama. Jenama dia. Janganlah pula contoh kita minat kereta Merc. Tiba-tiba kita letak dekat vision board kita BM. Sebab apa? Cari kereta Merc tersebut tak jumpa. Jadi boleh je lah, asal boleh letak kita BM. Kan tak orang kata tak match tu. Kan? Jadinya kita kena tahu. Kalau kata kita nak kereta, kita kena tengok kereta tu jenis apa, model apa. Okey, betul tak kereta tu yang kita nak? Warna dia ngam tak kita? Kalau katakan tak ada kereta, anda tak nampak dekat dalam Google, tapi kalau anda nak betul-betul feel, nak betul-betul rasa, anda nak betul-betul, anda pergilah window shopping, pergilah ke kedai kereta tersebut, tangkaplah gambar anda, selfie gambar anda dan kereta tersebut. Boleh try drive. Kan beli kereta kan boleh try drive. Try drive kereta tersebut, selfie gambar anda dengan kereta tersebut. Jadi anda akan dapat rasa feel, yes, bestnya kalau aku dapat kereta ni. Jadi visualization tu kita kena tengok, kita kena ada perasaan berkenaan dengan tersebut kan. Barulah kita mudah. Jadi kalau kata dah pilih gambar dah cantik, lepas tu kan printer pula masalah, printer tak cantik, print tak clear. Print tak clear. Bila printer tak clear dah tak jelas, tak cantik. Jadi pergilah ke kedai printer yang boleh dapat print yang ada kualiti, yang betul-betul macam real punya gambar. Jadi anda akan lebih mudah dan cepat untuk attract. Okay. Dan seterusnya bila anda dah dapatkan tadi macam tadi kata at least ada 8, ada 9 ataupun 11 maksimum kat dalam mission board tu kan. Jadi anda dah dapatkan gambar semua, anda susunlah cantik-cantik, susun kemas-kemas. Dan kalau Zati lebih suka bila dah susun-susun tu kan, yang tengah-tengah sekali tu, tengah-tengah cuba bayangkan yang vision board anda tu kotak tu 4 segi. Bila 4 segi anda dah tampal yang tengah-tengah tu kan. Yang tengah-tengah tu Zati lebih suka letak gambar family. Letak gambar family. Sebab apa? Bila kita nak capai sesuatu impian, kita nak capai untuk siapa? Untuk siapakah kita nak capai benda ni? Kita mesti ada big why kita. Orang yang kita sayang, yang kita betul-betul memang kita buat benda ni, apa yang kita lakukan ini, apa yang kita lakukan dan tindakan kita hari ini adalah untuk mereka. Jadi kita letak gambar mereka kat tengah-tengah tu supaya kita lebih feel, lebih ada perasaan, dengan penuh perasaan untuk kita bila kita tengok nanti.
Okey. Dan yang ketujuh tadi tampal lah. Tampal. Yang ketujuh ini bila anda buat vision board. Okey, macam Zati kan. Dulu Zati buat vision board kita cakap tadi. Zati buat vision board macam gergasi punya vision board. Sampai cardboard tu 3 lapis. Wow, memang hewok besar gila. Tapi boleh buat satu je lah. Siap ada bunga-bunga. Metalik-metalik kan. Mula Zati dulu first sebab dah Zati dah buat vision board dah 5 tau. 5 vision board Zati buat. Pertama tu masa first tu Zati tak tahu apa benda. Tak tahu langsung. Zati punya camp suruh bawa gambar. Zati pun bawa lah gambar Zati yang just ambil je lah. Gambar daripada surat khabar, majalah tu. Asal gambar je lah, boleh lah. Asal gambar ada warna sikit, potong bawa. Nak yang lain, gambar yang lain. Just tempek je. Just tempek sahaja. Itu yang first. Guna pula yang polystyrene tu. Gam-gam tercabut. Kan? Okey, itu tahun pertama. Tahun yang kedua dah tadi upgrade knowledge sikit. Dan bila upgrade knowledge sikit, Zati buat vision board yang panjang. Sampai tiga kertas kertas apa yang dia panggil yang besar tu? Kertas manila card. Manila card tu tapi dia bentuk cardboard. Zati guna 3 tu. Bayangkanlah tinggi tak? Banyak tak? Sebab apa vision board tadi tu Zati tulis sedetail-detailnya. Maksudnya kat vision board tu dah tulis dah. Okey, aku nak capai sekian target. Berapa aku kena buat? Detail, betul-betul detail dekat dalam tu Zati tulis. Kan? Tapi Zati cuma boleh letak satu tempat je lah. Sebab benda tu besar. Bila besar takkan nak bubuh 3-4 tempat nak buat macam tu juga. Kan? Jadi kita kenalah sebab tadi letak dekat office. Jadi kalau pergi office sahaja nampak. Kalau kat rumah tak nampak. Tak pergi office tak nampak. Kan? Jadi lambat sikit lah untuk capai. Okay. Yang seterusnya tu Zati implement. Zati buat dekat satu cardboard pula. Zati kurangkan sikit. Kecilkan sikit. Dan yang paling latest hari tu Kak Liza Zati punya game agency. Dan dia Zati punya leader Zati lah dalam prinsipal ni. Dia lah yang bertanggungjawab bertanggungjawab membantu Zati untuk menjadi luar biasa kan. Jadi Kak Liza Kak Liza ni dia suka pergi macam-macam training ilmu ni. Dia sangat-sangat suka. Jadi ada satu training tu dia ajak kami join lah. Kat situ masa tu Zati belajar berkenaan dengan percaya. Ni penulis buku dia. Zuhairi Nofia. Zati pergi kat sini. Tuan Zuhairi Nofiah lah. Zati belajar berkenaan dengan vision board juga dengan dia. Dan dia bagi tahu kalau kata kita buat vision board, buatlah dan tampallah pada minimum 7 tempat. 7 tempat yang kita selalu pergi. Contoh macam Zati buat kerja sebab dulu Zati ada office. Bila pandemik sekarang ni, hai Ita, hai. Okay, dulu Zati dekat office. Zati bila pandemik Zati dah tak ada office. Jadi Zati buat office kat rumah Zati lah. Sebab kami pun duduk 3 orang. Bilik ada 3. Jadi bilik tak guna pun ada 1. Jadi Zati gunakan bilik ni sebagai office Zati lah. Jadi satu Zati letak dekat office Zati. Dekat PC, sebelah PC letak. Okay. Lepas tu Zati letak dekat piti ais kat rumah Zati. Yelah nak buka piti ais kan boleh tengok. Lepas tu dekat dapur, dekat dapur kan kita ni suka basuh pinggan, masak lama-lama, basuh pinggan banyak-banyak. Zati letak tampal lah kat situ. Memang Zati akan pergi kat situ, tampal kat situ. Lepas tu dekat bilik tidur, sebelum nak tidur tu kan tak boleh tidur kiri kanan. Okey, tampal sebelah tu. At least sebelum tidur kita tengok. Lepas tu letak pula dekat almari baju tu kan. Almari baju tu kan ada cermin. Dekat cermin tu. Jadi letak lagi kat cermin. Jadi senang. Nak buka cermin almari tu kena tengok vision board dulu. Itulah. Lepas tu salah satu lagi dekat Swiss. Dekat Swiss lampu pun Zati letak. Kalau dulu tadi macam gergasi, Zati dah pengen kecilkan. Dan Zati dah kecilkan sekarang ni. Zati punya vision board cuma saiz A4 paper. Zati print colour cantik-cantik. Zati laminatekan cantik-cantik supaya tak terkoyak. Jadi dia letak tampal.
Sebab bila kita selalu tengok, dia akan remind kita, okay Zati kau nak tahun ni, kau nak benda-benda ni, kau nak benda-benda ni. Jadi mudah kita nak capai dan attract benda tu lah. Sebab vision board ni kita kena selalu tengok. Sebab kesalahan yang Zati lakukan dulu, banyak juga apa yang ada kat vision board Zati dapat, Zati capai matlamat tersebut. Tapi bukan semua, ada sikit-sikit yang dapat, ada sikit tak dapat. Sebab apa? Sebab lepas buat, sometimes sebab Zati buat besar, Zati cuma buat satu sahaja. Bila satu sahaja, salah tempat kita letak, memang kita tak tengok kan. Jadi dia sukar untuk dapat. Jadinya, dan seterusnya, kenapa kita perlunya buat vision board ni? Vision board atau dream board ni bukan hanya kita boleh buat untuk diri kita sendiri. Contohlah, betul orang cakap, alah Zati buat bisnes, bolehlah buat vision board. Kami ni yang kerja government, yang kerja makan bulan ni nak buat vision board bendanya kan? Tak. Kau semua orang boleh buat. Macam anak-anak kita pun boleh buat. Sebab dia boleh dia pun boleh buat, dia boleh sebab semua orang ada impian, semua orang ada keinginan yang tersendiri. Jadi keinginan tu lah kita kena lahirkan, kita kena letak kat vision board. Manalah tahu, ni tips tip isteri-isteri, kalau kata nak buat vision board, nak husband bagi hadiah, tulislah, letak gambar sikit kat situ. Lepas tu suruh husband doakan. Untung-untung kita tak beli, husband bagi. Itulah tips nama dia. Kan? Zati pun selalulah share dengan husband, cakap nak ni lah, minta dia tolong doa. Kalau macam isteri-isteri minta husband doakan, semoga yalah makbulkan doa daripada suami. Untuk yang suami-suami tu minta mak bapak doakan. Macam Zati sharekan vision board Zati dengan mak Zati, dengan ayah Zati, dengan husband Zati. Zati bagi tahulah apa ni. Dan impian Zati yang paling besar, kawan-kawan tolong doakan Doakan semoga hajat Zati, impian Zati tercapai. Amin. Syukur sangat. Sebab tahun 2022 ni, Zati nak sangat bawa mak Zati, ayah Zati, anak Zati, husband Zati dengan Zati untuk menunaikan ibadah umrah. Nak sangat. Zati sangat-sangat nak. Pada bulan 12, 2022. Itu adalah impian yang Zati sangat-sangat nak. Alhamdulillah, Zati pernah pergi umrah. Syukur Alhamdulillah. Zati pernah pergi umrah pada tahun 2018. Zati pergi umrah pada tahun 2018 pada bulan 11 masa tu. Sebenarnya, yalah, sebab kita baru start nak bekerja, simpanan tak banyak lagi. Nak dapatkan tiket umrah tu bukannya murah, betul tak? Jadinya Zati buat vision board tersebut, Zati buat masa tahun pertama Zati join dengan principal. Zati terus tulis Zati nak pergi tau. Zati nak pergi umrah. Zati tulis masa tu Zati nak pergi umrah tahun 2017. Orang kata mungkin masa tu desire Zati, keinginan Zati tu sangat-sangat kuat. Jadi Alhamdulillah, tak tahu macam mana pada tahun 2017 pada masa tu principal buat reward lah. Siapa yang achieve target dia tu, dia dapat tiket pergi umrah. Ya Allah, Zati sangat-sangat happy gila sebab Zati dapat pergi umrah. Masa tu Zati pergi dengan husband Zati lah. Sebab anak Zati baru 5 tahun. Jadi kita pun tak pernah pergi lagi. Zati tak bawa dia. Jadi macam sekarang, sampai sekarang, dia setiap bulan, boleh katakan setiap bulan, dia akan cakap, Mama saya nak pergi umrah. Sarah akan cakap, Mama saya nak pergi umrah. Dulu Mama dengan Papa pergi umrah, tinggal dia. Kadang-kadang sampai menangis tau. Zati macam aduh jadi kan anak Zati tu keep reminding, Mama kita nak pergi umrah kan? Mama kita nak pergi umrah kan? Ya insyaAllah. Jadi Mama ada satu tugasan yang betul-betul berat untuk capaikan matlamat ni. Zati harapkan semua kawan-kawan Zati yang positif untuk mendoakan semoga Zati punya hajat Zati ni dan
termakbul, supaya Allah jemput Zati dan keluarga untuk menunaikan umrah pada tahun 2020 ni pada bulan 12 nanti. Amin. Okey. Seterusnya, kenapa kita kena buat vision board ni? Kenapa kita kena buat dream board ni? Kenapa kita kena tampal? Kenapa kita kena tengok? Kenapa kita kena bagi orang tahu? Sebab dia, bila kita dalam keadaan bisnes, kita dalam bisnes sebab human, manusia ni dia ada emosi. Dia ada emosi. Kadang-kadang dia up, kadang-kadang dia down. Jadi ada masa yang dia betul-betul tengah spirit dia, energi dia tengah high. Jadi dia laju dia buat kerja. Tapi bila dia tengah down, jadi inilah orang kata motivation yang paling kuat. Bila kita tengok balik vision board kita, aku kena capai benda ni. Sebab tadi tujuan kita dah tahu dah kenapa kita nak dapatkan benda ni kan. Bila kita tengok balik huraian yang kita tulis dulu dan kita ingat, ya Allah, aku kena buat juga, aku kena capai juga benda ni kan. Jadinya itulah, bila kita tengok balik segala impian yang kita dah tulis, jadi kita akan tanya kepada diri kita sendiri. Kita akan tanya kepada diri sendiri, adakah aku nak stop dekat sini? Adakah aku nak berhenti dekat tengah-tengah jalan ni, ataupun aku tak teruskan sampai aku capai matlamat tersebut? Sebab sometimes kita cuma tinggal macam ni tau. Tinggal ujung jari je. Sikit sangat lagi yang untuk capai matlamat kita. Tapi sebab bila kita keinginan kita tak kuat, kita dah U-turn. Kita U-turn, patah balik. Sebab kita tak kuat. Tapi bila kita selalu tengok, bila kita dah tahu huraian kenapa aku nak capai benda-benda ni, dan walaupun kita ada dugaan dan rintangan, insyaAllah kita akan lompat rintangan tersebut, terus shoot, terus pergi. Okay. Jadilah inilah salah satu motivation untuk diri kita supaya kita terus berjaya. Jadi bagi kawan-kawan semua, boleh buat motivation, boleh ajar anak-anak untuk buat vision board. Tanya dia orang nak jadi apa? Dia orang nak jadi apa besar nanti? Macam kalau dulu kita dekat masa nak ambil SPM, semua nak 5A. Betul tak? Tapi nak tulis je 5A. Kenapa kita nak 5A ni? Tak ada huraian. Tulis je 5A. Kadang-kadang tak tengok pun. Maksudnya nak je kat mulut, tapi kita tak tengok, hari-hari tak tengok. Kalau kita tengok hari-hari, saya rasa ramai orang dapat 5A macam tu kan. Jadi bila ibu bapa tengok impian anak-anak, apa anak-anak nak, secara tak langsung dia terdetik kat hati kita untuk kita capaikan apa yang anak kita nak kan. Saya tengok ada seorang kawan Zati ni, anak dia nak game tau. Buat video game, letak kat situ, letak dekat bilik. Jadi ayah dia ni pergi tengok anak dia nak game. Sebelah pandai pula anak dia, sebelah apa yang dia nak tu dia letak gambar mak dengan ayah dia, lepas tu letak gambar love. Dia sayang mak dengan ayah dia. Jadi sebagai ibu bapa ni dia ada satu perasaan yang luar biasa kan. Jadi belilah untuk anak dia. Macam tu. Itu salah satu tips dan trik. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Zati tahun lepas Zati ada letak lah gambar. Dia cakap kat husband Zati nak ni dan ni kan. Secara tak diduga dia hadiahkan salah satu daripada apa yang ada dekat dalam vision board Zati. Syukur alhamdulillah. Jadi Zati tak perlu lagi nak keluarkan duit Zati untuk beli benda tersebut. Kan dah dapat free. Mimpi itu adalah percuma. Jadi janganlah lupa bermimpi. Tapi bermimpi kenalah dipijak di tempat yang nyata. Janganlah macam orang kata tangan tak sampai tapi pijak orang naik atas. Jangan buat macam tu. Kita ada impian. Kalau kita nak sesuatu benda tu, kita doakanlah orang lain dapat. Bila kita doakan orang lain, malaikat akan doakan untuk kita. Dan that's why kita tengoklah impian kawan-kawan. Kalau ada kawan-kawan yang ada impian sekian, kita doakanlah semoga impian dia itu tercapai. InsyaAllah malaikat akan doakan impian kita, semoga kita tercapai juga. Dan kita akan dapat apa yang kita doakan. That's why kalau kita nak cakap ke orang, sebab perkataan yang kita cakap ni adalah doa. Jadi doalah yang baik-baik, cakaplah yang baik-baik, supaya yang dapat patah balik kat kita tu semua yang baik-baik. Okey, itu sahaja bebelan je. Sharing Zati untuk malam ni. Sharing kasih sayang Zati untuk kawan-kawan semua.
Semoga apa yang baik itu semua datang daripada Allah. Apa yang kurang dan apa yang kelemahan itu semua daripada diri Zati sendiri. Zati mohon maaf daripada kawan-kawan semua sekiranya Zati ada buat salah dengan kawan-kawan. Ada perkataan Zati telah mengguruskan perasaan. Zati mohon maaf. Sebab apa? Bila kita tak ada lagi di dunia ni, kita cuma tinggal 3 benda. 3 perkara sahaja yang akan membantu kita ke alam sana. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat lah yang kita gunakan. Dan Alhamdulillah ilmu ni Zati perolehi daripada masa Zati awal-awal Zati di principal. Lepas tu daripada orang-orang yang berjaya. Zati ambil guna ilmu ni dan Zati sharekan dengan kawan-kawan semua. Semoga ilmu ni kawan-kawan boleh sampaikan kepada kawan-kawan yang lain. Lepas yang kedua, sebab apa sebab apa Alhamdulillah Zati setiap tahun memang ada vision board. Dan Alhamdulillah setiap tahun Zati menang buat vision board ni. Alhamdulillah. Okay. Di peringkat agensi memang every year tu menang, kecuali tahun lepas sebab Zati tak pergi. Sebab Zati tak pergi sebab Zati tak pergilah, bagilah orang lain berdapat kan. Boleh tak poyo macam tu. Okay. Jadinya satu adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah dan amal jariah kita. Dan yang ketiga adalah doa daripada anak yang soleh. Ini je amalan yang kita boleh bawa bila kita tiada nanti. Jadi insyaAllah Zati akan konsisten untuk share ilmu apa yang Zati ada dengan kawan-kawan semua supaya ia boleh menaikkan sedikit sebanyak kepada kawan-kawan. Sebab Zati masih lagi amalkan 2 amalan ni. Yang bagi tahu Zati tu dia dah arwah dah. Tapi ilmu yang dia bagi tahu, dia cakap kat Zati, kalau nak makanan, nak masakan tu sedap, setiap kali basuh sayur, basuh ni kan daging ke ayam ke, selawat dia kata. Lepas tu nak masak dalam tu pun, masuk dalam makanan pun selawat. Nak bubuh garam, nak bubuh apa pun selawat. Semoga makanan tu cukup rasa, cukup biar ahli keluarga dapat makan. Dah sampai sekarang Alhamdulillah ilmu yang dia kongsi Zati praktikkan sampai sekarang. Dan sometimes bila Zati ingatkan dia, Zati akan sedekah kat Al-Fatihah. Ini yang kita nak sebenarnya. Dan yang kedua, ada kawan Zati masa Zati kerja dulu. Zati kerja di Arah Nur dulu. Kawan Zati ni dia nak tutup pintu kebal sebab dia kena set timing tau, set masa tu. Kena kira betul. Kalau kata terlebih masa, dia tak boleh buka pula esok nak operation. Jadi setiap kali dia nak tutup tu, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, baru dia tutup. Banyak kali dia ulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam mulut dia tu, dia lintas jalan pun dia cakap Bismillahirrahmanirrahim. Apa benda dia buat sesuatu pekerjaan, dia akan sebut. Jadi Alhamdulillah sampai hari ni Zati pun menggunakan juga ilmu yang Zati dengar daripada dia lah. Zati pun menggunakan setiap kali bawa kereta nak keluar simpang tu, Zati pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertawakal kepada Allah. Kita dah berusia, kita dah tengok kiri kanan kan, kita tak tahu. Jadi kita dah berserah je lah kepada Allah. Okay, itu sahaja. Selamat malam. Zati ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton live Zati. Zati mengucapkan semoga anda semua berjaya dalam mencapai apa yang anda inginkan pada tahun 2022. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.